iman yang ada tak boleh beramal lagi. Clear? Artinya orang yang tak beriman masuk Islam pun no point, tak pakai. Orang yang Islam tapi dia ni hure terus. Tak solat, tak apa mangkrung lagi maksiat, tidak umpamanya. Waktu itu taubat pun tak terima. Dan kalau ada orang yang nak beramal dan dia beriman, beramal pun tak terima, buku dah ditutup macam gitu. Ini kesimpulan apa yang kita pelajari. Pertama, sekali lagi saya nak play safe. Jangan sampai anda cakap Ustaz Nubari tak percaya tanda-tanda kiamat. Tak, saya tak cakap gitu. Pertama, kita aulakan, kita utamakan Quran. Quran mengatakan bahawa siapa-siapa tak beriman kepada hari kiamat, out you go. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Quran sebut itu. Tapi Quran tidak bicara bilakah berlakunya kiamat. Ini benda yang asas. Kita terima hadis-hadis yang sahih, rawi dan sanad menceritakan bagaimana sebelumnya berlakunya kiamat, menjadikan pelajaran kepada kita supaya hari ini bersegera, sara'an, berlumba-lumba untuk kita buat persiapan. Dia bukan sibuk cakap pasal tanda-tanda kiamat, cerita. Apatah lagi menganggap, dia cakap kata NASA. Saya pun tak tahu apa tu NASA. Ya, 21 hari bulan, 22 hari bulan, 23 hari bulan Disember nanti 3 hari. Dia sebutkan sebagai bahawa solar storm. 3 ada matahari siang hari. Orang tokok tambah, orang cakap bila tanda kiamat besar dan dia akan berlakunya kiamat. Kita nak kena tambah di sini, kita cakap apakah kalau dia tak berlaku tak akan kiamat? Apakah benda itu tak berlaku besok tak boleh kiamat? Kita kena tahu. Kalau Allah nak jadikan sesuatu, kata Allah, iza arada syai'an an yakun lahu kun fayakun. Kalau aku nak jadikan sesuatu, kata Allah, kun fayakun. Tanpa tanda-tanda itu pun boleh berlakunya kiamat. Ini i'tiqad yang perlu kita pegang. Maka sepatutnya hari ini kita kena ambil antibar banyak-banyak. Siapa-siapa pun ingat tentang kiamat. Kita nak tahu apa kau bikin sekarang. Masih lagi huha-huha? Masih lagi hure-hure? Itu boot untuk dangdut masih lagi simpan lagi? Masih lagi polis ke? Sepatutnya hari ini kita tak bercerita kiamat. Kita cerita kalau besok mati, dekat mana status kita. Sepatutnya gini ya. Saya cerita kepada anda, beberapa kali kita sebut, semua orang wajib mati. Wajib. Kullu nafsin za'iqatul maut. Di kafir ke, di Islam wajib mati. Tapi ketika orang tu mati, tak sama status tu, tak sama. Bukan saja orang kafir yang mati, kata Allah, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir mati confirm masuk neraka. Confirm. Tak payah nak hisap lagi, tak payah. Pasal ketika dia mati status dia kafir. Allah sebut innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kita terima kalau Nabi sebut pada hadis ini yang sahih, orang yang paling ringan azab di dalam neraka adalah pakcikku Abu Talib, kata Nabi. Tak? Kita terima, tak ada masalah. Tapi confirm Abu Talib tadi masuk neraka. Bukan pasal dia mati dalam keadaan kafir. Bukan kita nak menghukum dia. Kita bicara agama. Artinya dia terus masuk neraka dan dia kekal dalam neraka, dia tak akan keluar lagi. Khalidina fiha abadah, dia kekal selama-lamanya. Itu pun kata Nabi, ringannya yang azab pakcikku di dalam neraka itu, diletakkan bara api di kaki, mendidih otak. Lebih kurang macam gitu. Dia cerita lah. Artinya siapa-siapa yang kalau na'udzubillah, siapa-siapa yang masuk neraka, kita cakap orang kafir lah, yang masuk neraka dia tak dapat dia ini siksaan macam Abu Talib. Pasal Abu Talib ni piara Nabi, bela Nabi, cuma mati tak Islam je. Kita cerita ni. Kata Nabi masuk neraka dan dia mendapat azab yang paling ringan. Nabi umpamakan kalau diletakkan bara api di kaki, mendidih otak. Kalau ada siapa-siapa yang masuk neraka, dia tak dapat macam Abu Talib ke tak? Dia mesti berat sikit. Letakkan bara api di kaki, meletup otak macam gitu. Anda faham? Tiba-tiba orang Melayu cakap Abu Lahab setiap hari Senin dapat keluar daripada neraka. Orang Melayu pandai juga.
Nabi sebut yang paling ringan pakcik aku Abu Talib, tiba-tiba Abu Lahab yang confirm. Allah sebut tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Tiba-tiba orang Melayu cakap macam itu. Bila Abu Lahab tolong Nabi? Kita nak sebut gitu. Di kalangan orang Islam ada banyak yang mati, tapi mati mereka tak sama ketika mereka mati. Ubaidillah bin Jahsi, sahabat Nabi yang masuk Islam awal di Mekah, was-sabiqunal awwaluna, dan dia ni betul-betul jihad masuk Islam ketika itu. Bapa mertuanya Abu Sufyan, perang dia habis-habis kerana dia beristerikan Ramlah binti Abi Sufyan. Hebat, hebat sangat. Dan dia muhajir, dia berhijrah ke Habasyah. Sampai di Habasyah, Muqawqis ataupun Nangus ataupun Najasyi, Raja Habasyah masuk Islam, dia murtad. Walaupun pada peringkat awal dia dimuliakan SWT, tapi at the end mati dia dalam keadaan wa man yartad min dinillah, siapa yang murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala, faqad kafar, maka dia itu kafir. Tempatnya sama dengan orang-orang kafir. Status dia ketika mati dia. Hindun makan hati pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara senang aja lah. Ada ulama khilaf, tak masalah. Khalid ibn Walid, orang yang bunuh ramai orang Islam dalam peperangan Uhud. Abu Sufyan perang Nabi 20 tahun. Amr bin al-As menjadi dalang kepada orang-orang kafir Quraisy. Anak kepada Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal di antara dalang daripada pihak Quraisy. Tapi mereka mati dalam keadaan Islam. Tempat mereka sangat hebat, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. So cerita dia ni, saat kita mati ni apa status kita, itu dia cerita. Sebelumnya maikong lah, bahasa ragat ni, tak mau cerita. Pasal kita pernah cerita, kata Nabi, ada orang yang dia tu abid Allah, seperti mana Barshisyah, abid, orang yang paling kuat beribadah, kata Nabi, dan tak pernah tengok tempat maksiat. Bukan bikin maksiat, tengok tempat maksiat pun tak pernah. Tapi sejarah memberitahu kepada kita matinya dalam keadaan kafir. Dia mengatakan syaitan itu Allah. Kat mana tempatnya? Walaupun ibadah ratus tahun, tapi status ketika dia mati kafir dia. Allah. Lebih mulia, kata Nabi, seorang yang bunuh 100 orang. Bunuh diri ni haram dia. Wala taqtulu anfusakum, kata, jangan kamu bunuh diri kamu. Bunuh diri ni haram. Itu benda yang sangat keji, dosa yang sangat besar. Ada sahabat yang nak tunjuk terror, dia nak lompat daripada bukit tadi, nak bunuh diri. Kata Nabi, siapa yang lompat dari bukit tadi niat nak bunuh diri, kalau dia betul bunuh diri, dia terkejut, mati jahiliah, kata Nabi. Bunuh diri saja haram, apalagi bunuh orang, lagi haram, tak? Takkanlah bunuh diri haram, bunuh orang makruh. Anda faham betul tak? Kalau bunuh diri haram, bunuh orang lagi haram. Ada orang yang bunuh 100 orang. Kemarin kita cerita, mula-mula 99, kemudian 100. At the end sejarah dia, tak, dia bertaubat, belum beramal, baru berusaha saja, matinya dalam keadaan Islam, dan kata Nabi masuk syurga. Status seorang tu mati itu yang paling penting. Bila dia mati, ketika dia mati tadi, kat mana status dia? Ini yang paling penting. Nabi cerita tentang Bani Israel, seorang perempuan pelacur, Muzanniyah, kata Nabi. Dia laki-laki yang pergi ke pelacuran saja hukumnya dosa yang sangat besar. Ini perempuan yang bekerja sebagai pelacur, lagi besar dosa. Tapi Nabi ceritakan orang perempuan tadi bertaubat dan amalnya hanya beri minum anjing minum air. Hadis Bukhari. Kata Nabi, tempatnya syurga. Saya bukan suruh anda buat jahat, kita suruh buat baik. Kata Nabi, badiru bi'amalis salih, buat baik. Tapi buat baik ni bukan asal dah buat baik, okeylah cukup. Tak. Kata orang Melayu, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali, macam gitu. Buat baik ni disuruh kita konsisten, terus menerus.
Sampai ayat-ayat kita. Ini yang kita belajar. So kalau tak kiamat pun, besok lusa mati. Mati itu kiamat kecil lah. Kemarin kita cerita tidur malam pun kiamat juga. Pasal kata Nabi, tidur tu pun mati. Mati kecil. So sepatutnya mari hari ini kita buat persiapan. Orang cerita kiamat, kita cakap yes. Jangan banyak colok lah, jangan banyak spelling lah. Sepatutnya kita siap hari ini. Apa yang kita bakal persembahkan esok hari. Inilah Tok Imam kita favorite. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap jiwa mempersiapkan apa yang bakal mereka persembahkan kepada Allah lighad, esok hari. Sebelum tidur kita baca doa bismikallahumma ahya wa amun, ataupun matan yang terbalik bismikallahumma amun wa ahya. Tak ada masalah, dua-dua sahih. Kita tawakal kepada Allah Taala. Pastikan kalau ada dosa banyak, astagfirullahalazim, minta ampun, innallaha ghafurur rahim. Macam gitu. Saat tidur ni kira mati kecil. Takut besok bangun sadar-sadar orang tengah mandi juga. Selalu bangun pagi kita yang mandi. Datuk bangun pagi, dia mandikan aku pula. Ada koma-koma, ada kapal bagus pula. Macam je. Takut-takut itu berlaku. Tapi kalau sebelum tidur dah berserah, dah baca doa, tak ada masalah. Status je. Status je kita cerita tak? Sebelum kita tidur ni kita mati. Pirami cakap mati dalam iman. Senang cerita macam itu. Kalau besok tak mati lagi, Allah takdirkan Allah nak perpanjangkan nyawa kita, alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali selepas mematikan kami, dan kami yakin kami tetap akan kembali kepadamu ya Allah. Buat benda yang terbaik. Semalam dah kerja, hari kena kerja betul-betul. Semalam dah solat, hari ni kena solat lagi. Kedak? Semalam dah ibadah, hari ni kena ibadah lagi. Itu dia. Fa iza faraghta fansab, kata Allah. Apabila kamu telah melakukan satu kerja, fansab, buat yang lebih baik lagi. Ini cerita orang yang beriman sepatutnya, tak? Maka demikian 7 perkara yang termasuk pada hadis yang ke-576 ataupun hadis yang ke-5 pada bab yang ke-65. Saya play safe. Sungguh pun hadis ini ulama mengatakan dhaif di rawi dan sanad, dan saya husnul zon. Saya baik sangka dengan Imam Nawawi kerana dia alim. Orang yang boleh syarah hadis Muslim. Hadis Muslim ni 7,469 hadis, babe. Semua disyarahkan. Anda bayangkan dia punya ilmu hadis ni macam mana. Walaupun Imam Nawawi umurnya tak sampai 50 tahun, babe. Belum dapat CPF pun. Tapi alim sangat. Lahir 631 Hijrah, wafat 676 Hijrah. Kita yakin dia pun tahu hadis ini tak berapa kuat, tapi matan hadis ini sangat baik untuk kita pelajari. Sebab tu beliau letakkan dalam bab supaya kita ni suka untuk mengingat akan kematian. Agama suruh kita supaya bersegeralah melakukan ibadah-ibadah, bersegeralah untuk melakukan amal-amal saleh, bersegeralah untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Bahasa saya al-khair, fastabiqul khair, kata Allah SWT. Fastabiqul khairat, kata. Bersegeralah kamu melakukan perkara-perkara yang baik, yang boleh dapat pahala, buat. Jangan tunggu-tunggu. Sara'a, saling bersegera, saling berlumba-lumba. Dan bahasa saya, jangan tunggu-tunggulah. Jangan lepaskan peluang apabila Allah berikan kesempatan kita hidup di dunia ini, takut nanti mati. Jangan lepaskan peluang apabila Allah berikan umur bagi yang muda-muda, nanti anda tua. Jangan lepaskan peluang orang-orang yang kaya, nanti anda miskin. Waliyahzubillah. Jangan lepaskan peluang bagi yang sihat-sihat, takut-takut Allah uji dengan penyakit. So benda ni kita belajar. Dan alhamdulillah, kemarin disebut, inilah di antara sunnatullah. Allah jadikan value, nilai di syurga begitu tinggi. Allah nak semua orang ni mujahadah. Kata Allah, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia cakap menyangka bahawa mereka garanti masuk syurga apabila mereka dah sebut, ya ini aku beriman kepada Allah sebelum aku uji? Tak. Aku nak uji mereka. Nanti wal ya'lamallahu allazina jahadu minkum wasabiru.
Barulah Allah tahu siapa yang jahadu, yang bersungguh-sungguh beragama. Dia agama ni bukan main-main. 7 kali kita belajar. Artinya 7 minggu lah. Panjang pasal 7 sebab. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita untuk terus istiqamah untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan malaikat yang berkerumun mengaminkan semua kita yang hadir pada malam ini. Allah SWT berikan kemudahan. Bila dengar benda baik, cepat-cepat bikin, tak lagi tunggu-tunggu. Allahu a'lam. Baik, malam ini kita pindah kepada hadis yang ke-6 dalam bab yang ke-65 daripada ini 372 bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, ataupun hadis yang ke-577 menurut urutan buku dalam kitab Riyadhus Shalihin daripada 1893 hadis. Hadis ini very simple dan mudah untuk kita faham. InsyaAllah sebelum 10 insyaAllah kita selesai lagi insyaAllah. Saya bacakan dulu, siapa-siapa yang ada buku tolong rujuk. Hadis yang berbunyi wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hazimil lazzat rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Bahasa kita. Dan daripadanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah oleh kamu semua akan mengingat sesuatu yang bakal melenyapkan hazin, menghazamkan, melenyapkan kelazatan. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan kata Tirmizi hadis ini hadis hasan. Oleh kerana masjid letakkan kuliah setiap malam Jumaat di sini kuliah hadis. Jadi tak logiklah kalau saya tak masukkan ilmu-ilmu hadis. Mungkin ramai yang datang pun nak dapat sedikit ilmu hadis. Kita nak bicara tentang mustalah hadis memang tak sempat. Nak belajar mustalah hadis ni dia kena ada slide, kena ada whiteboard, kena cerita satu-satu, kena kasih kertas kerja. Tapi kita masukkanlah sikit-sikit, at least dari masa ke semasa anda dapat juga tahu selok-belok bagaimana hadis tu sampai di kita ataupun di zaman kita ini. Yang pertama, kedudukan hadis ini dikatakan rawahu Tirmizi. Bahasa kita diriwayatkan oleh Tirmizi. Maksudnya hadis ini dicerita, dicatat, ditulis, disalin, diletakkan dalam kitab oleh seorang ulama hadis yang digelar sebagai Imam Tirmizi. Kunyah nama gelarannya Abu Isa. Nama betulnya Muhammad bin Isa bin Saura bin Dahak As-Sulami At-Tirmizi. Ya unisbah, ya yang menisbahkan seseorang kerana beliau ni lahir pada tahun 209 Hijrah di satu kota yang bernama Tirmiz. Tirmiz di Al-Bugh, di utara Iran, di Samarkand dan sebagainya lebih kurang. Bersamaan dengan 824 Masehi. Beliau wafat pada tahun 276 Hijrah bersamaan 892 Masehi. Satu orang yang sangat alim di antara kutub sitah, kutub sab'ah, nama ni mesti masuk. Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, tak? 7 ni namanya kat dalam. Ulama-ulama hadis yang mu'tabar, yang dianggap memang dikira sebagai orang-orang ternama, walaupun ulama hadis ni banyak. Ibn Hibban, Abu Hatim, Baihaqi, Ad-Darimi, banyak, Tabarani dan sebagainya. Tapi beliau ni di antara kutub sitah, kutub sab'ah, orang yang hebat. Dia banyak karang-karang kitab yang besar. Di antara kitab ni yang paling masyhur adalah Sunan Tirmizi. Himpunan hadis-hadis dalam kitab Sunan Tirmizi tadi mengandungi ini 3,956 hadis. Itu yang paling masyhur. Hadis yang kita sedang pelajari ini, baru nak belajar malam ini, hadis ini diletakkan dalam kitab, dicatat, ditulis oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya pada kitab Zuhud. Kitab Zuhud ni, zuhud dalam bahasa Arab, istilah yang diberikan kepada orang yang apa pun diutamakan Allah, apa pun dia tak utamakan agama, itu zuhud. Nak belajar betul ke tak? Jangan dia zuhud ni kira tak nak dunia tu zuhud. Duduk kat masjid, tak nak kerja. Dia kata tak kerja, subhan, tak boleh kerja. Kita kena sembahyang kat masjid sebagai Jumaat. Kalau anda boleh duduk kat Saudi, baguslah. Tiap-tiap azan boleh masjid, dia tak? Dia tak subhan, tak nak kerja, tak kerja. Maka kat masjid pun bawa tangga tu pun peti perata kosong, orang belanja. Macam orang merajuk zuhud.
tak mandi lagi, tak? Jubah putih sampai jadi, bukan kata kelabu, jadi coklat. Bau pun boleh tahan juga. Habis. Tak pakai minyak rambut, tak sikat, tak apa, tak? Janggut panjang, sepak-sepak. Lepas tu berbual waktu isyak dengan orang, kat janggut tu tergantung-gantung roti prata pagi tadi. Mesti gantung, tergantung-gantung. Zuhud apa ke tak? Imam Ahmad bin Hanbal ada satu kitab yang bernama Zuhud, anda baca. Bagaimana diceritakan Nabi dan para sahabat zuhud ni, tak? Nabi ni orang yang paling zuhud, mengutamakan Allah, mengutamakan agama. Tapi Nabi ni puasa, minyak rambut ni masih lagi boleh nampak sampai maghrib, macam begitu. Kemas beb. Orang tak sangka dia puasa. Nabi ni puasa sunnah, orang tak sangka. Smart. Nabi kita handsome, orang yang smart, orang yang kemas, bersih. Abdul Rahman bin Auf cakap, aku kalah kalau nak cakap pasal minyak wangi. Abdul Rahman bin Auf, sentiasa kami dengan Nabi ni, wangi dia tak boleh lawan. Tak boleh lawan, dia tak. Wangi, itulah zuhud macam itu. Puasa ni kemas macam itulah, dia tak. Nabi pakai ihram, bikin haji, pakai umrah, ya tak? Masih lagi kata Aisyah, aku nampak kilauan minyak di kepala ni macam gitu. Orang yang paling zuhud, tapi macam gitu kemas, dia tak selekeh. Kita puasa baru pukul 10 dah macam penuh, ekstra lah. Asyik sangat. Nanti kita belajar satu ketika bab zuhud yang dimasukkan zuhud yang sebenar. Maka Imam Tirmizi ada kitab Sunan Tirmizi, ada kitab namanya kitab zuhud. Hadis ini termasuk dalam kitab zuhud, babnya bab ma jaa fi zikril maut. Pelajaran tentang apa-apa yang harus disebut-sebut tentang kematian. Daripada 5,000, daripada 3,956 hadis, hadis ini termasuk dalam kitab Sunan Tirmizi, hadis yang ke-2,307. At least orang belajar kitab ni dia tahu. Aku pegang kitab Riyadhus Shalihin, namanya iaitu taman-taman bagi orang-orang yang soleh, yang dikarang oleh iaitu Abu Zakaria ataupun Yahya bin Syaraf Imam Nawawi, yang lahir tahun 631 Hijrah, wafat 367 Hijrah. Kitab ini pada iaitu hadis yang ke-6 bab yang ke-65 ataupun hadis yang ke-577 ini, Imam Nawawi ambil daripada kitab Sunan Tirmizi, pada kitab Zuhud, pada bab tersebut. At least anda tahu dah. Ini benda yang paling asas. Jangan sampai kita tak tahu benda basic. At least anda tahu. Pasal Imam Nawawi lahir 631 Hijrah. Imam Tirmizi wafat 279 Hijrah. Confirm dia tak bertemu. Tak bertemu. Macam mana Imam Nawawi boleh dapat hadis tu? Daripada kitab Imam Tirmizi. Imam Tirmizi confirm tak jumpa Nabi kerana beliau lahir 209 Hijrah. Nabi wafat 11 Hijrah. Confirm dia tak jumpa sahabat-sahabat Nabi pun tahun 110 dah last dah wafat. Imam Tirmizi pun tak jumpa sahabat Nabi. Macam mana dia dapat hadis tadi? Ni dia ilmu riwayah. Ilmu yang menceritakan seorang-seorang menyampaikan daripada orang ni sampai rawi dan sanad tadi. Ini basic belajar hadis supaya anda tahu. Dia tak tahu pun hadis ke hadas pun hadis juga kadang-kadang. Itu kita senang diperbodoh-bodohkan, tak? Tadi saya katakan, hadis yang menceritakan apabila berlakunya gerhana dalam 1 tahun atau berlakunya gerhana 1 bulan, itu hadis orang Syiah. Hadis bodoh. Tapi kita ni terima terus. Pasal kita lekeh dengan ilmu hadis, kita tak nak. Dan inilah masa untuk kita upgrade, kita. Zaman mak bapak kita maikong beb. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi mak bapak kita, mereka telah melakukan segala upaya. Ikhlasnya orang dulu ni kita tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Buktinya anda tengok Singapura, masjid-masjid Singapura, hampir 3 suku semuanya masjid-masjid wakaf. Kita tak boleh lawan. 6 madrasah Singapura, semua madrasah-madrasah wakaf. Orang dulu bikin itu. Walaupun ilmu mereka tak sebanyak mana, ya tak? Zaman itu belum ada ilmu hadis. Orang tak cerita pasal hadis sangat je tak. Tapi ikhlasnya mereka, mujahadah mereka beramal, kita tak boleh lawan. Hari ini yang boleh kita tingkatkan adalah ilmu. Zaman dahulu orang belajar bagaimana, ya tak? Belajar fardu ain. Okeylah, fardu ain, ya tak? Memang itulah ilmu yang paling asal dan sesuai pada zaman mak bapak kita, kan? Itu. Tapi hari ini kita tak lagi belajar fardu ain pasal semua pun dah tahu, dah solat pun, dah pandai pun wuduk,
Dah pandai pun mandi junub, tak? Belajar hadis, tak? Hadis yang menceritakan tentang bagaimana selok-belok Nabi mengajar kepada kita mandi junub, ambil uduk. Belajar hadis, dia upgrade. Ya. Pergi belajar mana? Belajar dekat masjid Hir. Belajar apa? Belajar hadis. Ha? Hadis ni leceh lah. Nak belajar apa? Nak belajar fardu ain juga. Fardu ain juga. Makcik umur 75 belajar fardu ain bab junub. Makcik dah lama monopos. Maaf makcik yang marah. Tak apa, dah monopos pun boleh belajar bab junub. Dia tak, tapi belajar bagaimana cara mandi junub berdasarkan sunnah. Itu dia cerita. Bagaimana Nabi ajar mandi junub, dia tak? Belajar bab wuduk, bagaimana cara Nabi mengambil wuduk, macam gitu. Nabi duduk ni, Nabi tengok ada orang yang ambil wuduk, kakinya tak kena air, hanya sebesar kuku, mislu zafr. Kata Nabi, irji', kata Nabi. Walaupun dalam hadis mengatakan Nabi mengambil wuduknya hanya satu mud air. Satu mud ni 2 kali angkat air macam ni. 2 tapak tangan sederhana ni kita ambil sikit macam gitu. Tapi tertibnya Nabi mengambil wuduk. Dia ambil wuduk, buka paip tu, kita tengok basah, bukan tadi dia basah, kita tak sebelah pun basah. Ini mandi junub, bukan ambil wuduk. Nak beritahu Nabi ni orang yang telaten, orang Jawa cakap telaten, tertib, dia bikin tak perlu banyak air, tapi caranya seronok. Bagaimana dia selat-selati jarinya. Tak ramai kita nampak orang ambil wuduk nak selat-seli, betul tak? Padahal Nabi sebut pada hadis tu, tak? Dia selat-seliti je. Kita ini left right macam baris. Kita sentuh je, tak? Supaya anda fikir balik. Kata Aisyah, Nabi ni apabila melakukan satu amalan yang anggota tadi berpasangan, beliau akan utamakan yang kanan. Clear? Sunnah mengutamakan kanan. Jadi Nabi kalau cuci tangan kanan ambil wuduk, Nabi cuci kanan dulu. Ya. Luar ke dalam tak penting, tapi Nabi selat-selati sampai clear. Dia tak. Itu left right macam baris. Yang ini kita kena upgrade. Kita kena baca hadis bagaimana Nabi mengambil wuduk, bagaimana Nabi madmadah, komo-komo, bagaimana Nabi istinsya, naikkan air ke hidung. Dia cerita. Belajar ni masih lagi ini bab yang bersangkut dengan fardu ain, tapi kita tambahkan dengan hadis. Macam gitulah sepatutnya, tak? So asas-asas ilmu hadis ini yang kita nak masukkan. Jangan pertikaikan mak bapak kita. Kita doakan, insya-Allah Allah terima amalan mereka, insya-Allah. Kerana mereka beramal sesuai dengan zaman mereka. Tapi kita kena upgrade. Kerana tidak akan datang agama melainkan dengan 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kena jaga. Dia tak boleh suka-suka. Tok guru dia ajar ambil wuduk. Tok guru ni apa dalil? Ni daripada saya punya Pak Long. Tak boleh. Saya cerita je. Jangan marah. Dia tak ada kena-mengena yang hidup, apatah lagi yang sudah mati. Cuba cerita. Satu ketika lama dulu, waktu saya pergi ke satu masjid solat maghrib. Tak payah cerita masjid ni, nanti masjid tu marah. Solat maghrib, lepas solat maghrib, pasal saya ada meeting dengan kawan saya lepas isyak. Jadi nak tunggu waktu isyak tadi, kita janji dekat masjid tu lepas isyak kita jumpa nak meeting. Sementara nak tunggu isyak ada kuliah macam ginilah kuliah ni. Ini sikit dia ramai, penuh. Saya rasa 300 orang. Ini berapa orang aja? Haji Roslan, 20, 30? Ramai. Saya pun kepo-kepo lah sandar kat belakang tu. Saya tengok, alhamdulillah dalam hati suka orang belajar. Topik dia menghalusi solat. Bagus. Masing-masing pegang kertas kerja. Sampai bab ni rupanya dia belum masuk bab solat, bab wuduk. Menghalusi wuduk. Bagus. Tok guru tu pun baca. Sampai tu bab usap telinga, cuci telinga. Dia baca kertas kerja tu, dia cakap, katanya hendaklah kita mencuci telinga 12 kali. Dengar betul-betul.